Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa bihi ma syaa min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Ayanda pengurusi majlis, Sahibul Fadilah yang berhormat Datuk Panglima Perang Ustaz Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud, Esko Kerajaan Negeri Kelantan merangkap Ketua Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri, Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Tuan Muhammad Syarifuddin bin Tuan Ismail, Esko Kerajaan Negeri merangkap yang dipertua PAS Kawasan, Fadhil yang berhormat Saudara Wan Hassan bin Wan Ramli, Tuan Ibrahim Toka ngadik dia. Timbalan yang dipertua PAS Kawasan merangkap adun, semoga seluruh ahli-ahli jawatan kuasa PAS Kawasan, ketua dan ahli-ahli jawatan kuasa Dewan Pemuda, Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Fadhil Kekandama Kuci, iaitu adik bersama-sama pada malam yang mulia ini bersama rombongan dia, adik kakak, ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita baru 2-3 hari masuk tahun baru. Tahun baru dalam Islam ini kita tidak serupa dengan agama Kristian, agama Yahudi, agama Nasara dan sekalian agama-agama yang lain. Orang Kristian diambil daripada Masihi, 2022 Masihi kita panggil. Masihi maknanya Nabi Isa dilahirkan. Kita Islam kita tidak ambil daripada orang panggil miladi, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kita tak ambil. Daripada kewafatan Rasulullah pun kita tak ambil. Daripada benda-benda lain yang menggambarkan orang panggil badan tubuh, body Rasulullah ni tak ambil. Nabi kita sendiri pun yang dipimpin oleh wahyu Allah, diambil apa? Diambil hijri. Hijri ni adik kakak maknanya hijrah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa diambil hijrah? Tidak lain tidak bukan Allah dia nak pamer kepada manusia sejagat, siapa kepada khemah, bahawa Islam yang Nabi kita bawa ni, bila kita sebut hijrah, Islam ni benar. Daripada Islam yang Allah buat ke 13 tahun, daripada mula-mula sekali Allah latih Nabi ni, Nabi kita tak ada pengaruh, tak ada pengikut, tak ada, boleh kata tak ada apa satu lah. Anak pula yatim apa semua sekali.
Allah lantik Nabi adik kakak mari muka bumi. Allah dia nak tunjuk agama Islam kita ni sebuah agama yang hebat dan sebuah perjuangan yang tak ada siapa boleh sekat. Kalau orang nak sekat Nabi adik kakak, tengok Allah buat mari Nabi ke lepas daripada Nabi Isa alaihi salam disebut dibunuhlah. Sedangkan wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Nabi ni tidak dibunuh, tidak disola, tapi Allah syubbiha lahu, ganti dengan orang lain, dia serupa dengan dia, menyebabkan orang bunuh orang lain, dan bal rafa'ahu Allah. Allah angkat pergi dalam ilmu Allah lah tu. Hamba tak nak sebut banyak. Allah angkat dia. Waktu mula-mula tu ke ramai orang simpati kepada Nabi Isa AS. Kerana orang ramai tengok tak pernah sabar Nabi Isa ni apa orang bunuh dia. Gapo salah Nabi Isa? Ajar orang menipu, dak. Ajar bunuh orang, dak. Ajar orang balak, dak. Dah apa orang bunuh Nabi Isa? Jadi kalau bunuh Nabi Isa, semata-mata Nabi Isa ni bawa agama, dan agama ni memang comel. Jadi orang ramai ni bila dibunuh, orang simpati kepada Nabi Isa. Kalau kita buka dalam Tarikh At-Tabari, adik kakak sekalian yang dikarang oleh Imam Tabari, dia sebut panjang lebar bagaimana simpati manusia kepada Nabi Isa alaihi salam ni hebat, menyebabkan waktu tu orang pakat berimeh dengan Nabi Isa selepas daripada Nabi mati. Siapa dia tulis satu tajuk nah, manusia berimeh lepas daripada Nabi mati, Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat dia tak berimeh. Rakyat kepala juga manusia ni. Lepas daripada Nabi wafat dibunuhnya, baru dia mari mikir apa orang bunuh Nabi Allah Isa alaihi salam, gapo dia salah sedekah dia bawa ni comel belaka. Tapi bila dia mikir pada tu, alhamdulillah orang beriman. Adik kakak, sepatutnya kalau kita fikir dengan otak kita hok sikap, waktu ni comel, waktu lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ada pengaruh dah ramai dah orang beriman dah. Tapi dah adik kakak, Allah dia lock dulu. Lepas daripada Nabi Isa diangkat oleh Allah, Allah lock. Allah tahu manusia ni perangai dia, adik kakak sekalian, 5 tahun lepas daripada Nabi wafat, sejoket dia tinggal. 10 tahun kau banyak, 15 tahun kau banyak dia tinggal ajaran Nabi, tinggal punya tinggal. Akhir sekali kalau kita tengok Nabi kita ni adik kakak, Allah Subhanahu wa taala latih di Mekah. Mekah ni kan ada Hijri Ismail, ada Maqam Ibrahim. Dan sejarah Nabi-Nabi yang wujud sekitar Mekah ni adik kakak ramai. Nabi saja yang bukan Rasul ni 1000 situ, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Katsir. Beribu orang. Tapi bila Nabi kita mari, lepas pada tu akhir sekali dah, mari adik kakak, mana Nabi orang-orang yang didakwah oleh Nabi sebelum daripada Rasulullah, 24 orang Nabi dan Rasul, dan Nabi saja ni beribu-ribu orang. Minhum man qasasna alaih wa minhum man lam naqsusum alaih. Ada hak Tuhan cerita Nabi ni dalam Quran, ada orang tak tahu siapa, tapi Nabi ni ramai. Ada hak tak ada Allah nak sebut dalam Al-Quranul Karim. Tapi mana dia pengaruh? Tubik Nabi ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adik kakak, sini ni kita kena ambil butir dia. Dah. Bapa orang 5 tahun sejoket tak ada. Jadi kafir semula. 10 tahun kau ramai, 15 tahun kau ramai. Akhir sekali nyepakat tinggal habis, siapa orang tak mayat. La tunkidanna ural islami urwatan kullaman taqadat bihi arwatun tasabbata an-nasu billati taliha awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna as-salat. Nabi kita sebut manusia ni dia akan rombok ikatan yang ada dalam agama.
Dia rombok dia pegang dengan hak mana ada lagi. Kemudian rombok pula dia pegang hak mana ada lagi. Kata Nabi, mula-mula orang rombok adik kakak hukum hakam. Lepas akhir sekali orang rombok as-salat. Semaya apa orang rombok. Adik kakak, kesimpulannya kita jangan jadi serupa orang lagu ni. Jenis orang panggil kita teringat kepada agama. Sebab apa yang jadi orang tinggal agama? Imam Ibn Katsir kata paling lama kerana dunia. Orang nampak pitih, orang nampak tanah, orang nampak janji-janji benda lain, pangkat, kedudukan. Orang nampak bagai lagu ni. Menyebabkan sampai tahap orang tinggal dunia. Bapa Allah buat gitu. Tujuan dia nak suruh kita belajar, nak suruh kita mengaji. Jangan sampai tahap maknanya orang panggil kalau kita kaya. Kita tak ingat orang panggil ulu ili. Tak kenal Tuhan, tak kenal tu. Sepatut orang yang kaya orang ni lah dia kenal Tuhan. Baik. Adik kakak sekalian. Kita jangan jadi orang yang suka tinggal agama. Pasal apa? Adik kakak, kita ni mati. Mati. Bila mati, kita kena faham. Semua sekali malaikat ni dia soal kita. Kalau kita baca dalam Tauhid, kita baca akidah Tahawiyah ko, kita Tauhid. Kita kelip mata, adik kakak, kelip mata ni kan. Allah tanya lagi, waktu mu kelip, hari sekian, dia sekian, second sekian, mu tengok gapo, mu buat gapo. Dia tanya habis apa situ. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin syarran yara. Besar debu hak kita buat hak comel, ada balasan dia. Besar debu hak kita buat hak uduk akan dibalas oleh Allah. Dan itu adalah sunnatullah kepada manusia. Maka adik kakak, kita hidup atas dunia ni, kita kena nengung semua. Nengung semua. Dapat ambo ni, masuk ambo sendiri lah. Kita ni orang telah tua-tua belakang. Mana kalau kecek mudah kat rumah kata pergi, kubur kata mari. Baik, kita nak gapo? Adik kakak, kita nak gapo? Sinilah Allah tunjuk melalui hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah buat comel. Nabi kita ni dia berjual daripada sorang. Sorang. Allah latih Nabi dalam gua dia sorang. Gua Hira. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bini dia pun tak ada, tepi siapa pun tak ada. Sama sorang dengan Nabi. Latih Nabi. Nabi kita turun-turun tak ada arah nak pergi jemur orang. Akhir sekali nak jemur siapa? Jemur orang puan dia. Khadijah radhiyallahu anha. Jemur orang puan dia ni bui semangat. Bila Rasulullah kata zammilu, sejuk panas. Oh, iyalah. Nya peluk ke malaikat. Adik kakak malaikat ni ke. Waja'alil ard fadukkata dakkatan wahidah dalam Quran. Malaikat ni adik kakak, dia ambil bumi, dia tok tangan kanan dia ambil tali, dia tok tangan kiri dia pelaga ko, berlaku khemah. Allah sebut dalam Quran. Dah besar mana labu tangan. Besar mana body dia. Bumi dia tok tak tapak tangan. Malaikat ni dia pegang Nabi. Kalau kita pakai kecing situ. Nabi kita seorang manusia, dia takut gapo tak tahu. Habis balik ngadu siapa? Ngadu kat orang puan. Bapa ngadu kat orang puan. Allah nak royak dia kakak tak ada saing. Tak ada saing, tak ada sahabat, tak ada pengikut lain, tak ada arah nak pergi. Dia nak pergi mana? Orang Tino kita. Pergi jumpa dengan bini dia. Bini dia kata, wallahi la yuzikallahu abada. Abad, tak usah bimbang. Allah tak nyaya kamu sama sekali. Orang puan pun. Adik kakak, maknanya seorang wanita yang boleh bagi semangat dorongan kepada tok laki dia ni sampai gitu. Wanita
Jadi kalau orang jatuh nak mari pak ceramah tak berani ke adik kakak. Kena tengoklah ada berapa butir, sebutir ke dua butir. Tengok. Orang puas tengok. Allah tunjuk model. Apa? Satu benda je Allah nak sindir kepada kita buat jatuh. Ni kita jatuh. Duduk tempat molek-molek lapak lari ke buana ke dah Allah. Orang panggil bacu. Nah, kita nak jual Islam ni adik kakak. Cuba kita tengok, kita baru raya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Dia berjual Islam. Lagu mana? Bila ayah dia kata dia bangun daripada tidur, dia kata ini apa? Ini ara fil manam, ini azbahuk. Dia kata anak Ismail dia ayah mimpi, ayah korban ke kamu, ayah sembelihmu. Baik, gapo anak dia sebut? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, tak usah duk nengung panjang, tak usah kecil banyak, buat je gapo hak Tuhan suruh. Maknanya kalau mati kerana taat pada Allah lebih baik daripada kita hidup lama tapi deraka pada Allah. Adik kakak, kalau kita hidup 2-30 tahun, kita mati atas jalan Allah, mati kerana agama Allah, jauh lebih baik. Ni umur 100 tahun, 120 tahun, mayat duk deraka pada Allah. Nampak apa? Buat berat bumi. Tengok, Allah buat Nabi lagu tu. Anak dia boleh jawab, ayah, tak usah kecek banyak, bila memimpi, ayahnya, bila ayahnya mimpi sembelih, sembelih. Nyagi sungguh, dua orang ni. Bertekad, Nabi Allah Ibrahim pegang pisah. Alhamdulillah, Allah dia bukan nak suruh sembelih, tapi dia nak uji. Nak uji. Setara mana? Bila Allah tahu dalam hati dua beranak ni, kok mana sekalipun akan berlaku pengorbanan, maka Allah beri gerak. Pasal apa? Agama Islam ni bukan jenis zalim lagu tu. Tapi sekali-sekala Allah uji dalam kehidupan kita, adik kakak sampai tahap tu. Tapi Allah tak lok kita ni rapat dede adik kakak. Sebab tu dia buat hijrah. Tengok, payah Nabi 13 tahun duduk Mekah adik kakak. Sampai pekat tak boleh nak gerak Nabi. Tak boleh nak gerak. Situ orang nak bunuh dia, Ili orang nak bunuh dia, naik orang nak bunuh dia. Sampai din ni. Allah dah. Allah minta hijrah. Pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Allah berkata. Bukan Nabi takut. Allah berkata. Dan Allah sifat dalam Quran. Pergi. Lil fuqara il muhajirin. Alim ulama tafsir kita sebut. Bapa Allah sebut lil fuqara. Pakai miskin. Sayyidina Abu Bakar. Dia tahu hijrah sekali dengan dia. Dia sebut lil fuqara. Pasal apa? Allah sesak berat puak-puak Islam ni berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Pergi pula adik kakak, tidak ada sebagai jaminan di Madinah ni berjaya. Di segi logik adik kakak, Madinah berat pada Mekah. Madinah ardun sa'alik. Bumi penuh sarak dengan langit. Pasal Madinah dia duduk tengah jalan antara Mekah dengan Syam. Jadi lanung duduk kumpul Madinah. Orang lalu dia ropok, dia bunuh orang, dia makan daging orang. Lanung-lanung pada pasir dia ganak, dia makan daging orang. Penuh dengan lanung. Allah dicapuk tepat paling berat. Nabi kita hijrah pergi Madinah. Adik kakak Abu Sufyan kan, bila dia dengar Nabi kita pergi Madinah, Abu Sufyan ni dia punya politik, dia licik. Dia joget dengan bini dia. Dia joget. Suka. Pasal apa? Dia kata kita tak payah higak Muhammad, tak payah bunuh. Orang Madinah akan bunuh dia. Confirm orang Madinah akan bunuh dia. Sebab dia pergi Madinah. Muhammad ni bodoh, tak pergi tempat lain. Kata Abu Sufyan dengan bini dia. Adik kakak, tiba-tiba Allah buat benda tidak diduga oleh manusia. Raja Rom pun tak duga, Raja Parsi tak duga, Abu Sufyan tidak duga, siapa-siapa pun tak duga. Gigi di Madinah Al-Munawwarah nya benar Islam. Perang duk apa duk benar Islam. Allah lembut hati.
Sebab tu kita berjual dia kakak kena. Kat kita kukah-kukah kita mayajak. Kita minta Allah buka pintu hati sahabat-sahabat kita, saing-saing kita. Supaya terbuka pintu hati, sokong perjuangan Islam. Sokong. Sebab apa? Perjuangan Islam yang dia kakak gapo lemah. Tengok Nabi. Dia tinggal Mekah Al-Mukarramah, dia pergi Madinah. Baik, pergi Madinah ni Nabi duduk Madinah pergi wasbih aku. Ngatik siang malam pagi petang adik kakak. Dah. Nabi kita bina tamadun. Nabi kita buat pembangunan. Nabi kita buat pembangunan rohani jasmani. Gapo hak berlaku dalam dunia zaman tu Nabi kita ambil bina di Madinah Al-Munawwarah sampai tahap bila Nabi bina Madinah adik kakak, Madinah ini disukai oleh rakyat, oleh manusia lebih daripada Mekah Al-Mukarramah. Mekah ke tempat orang nego, pusat perdagangan antarabangsa di Mekah. Bila Nabi kita buka ekonomi Islam di Madinah, pembangunan cara Islam, segala-galanya cara Islam, pedagang mari ke asal nak pergi Mekah daripada Syam, mari nak pergi orang Madinah baik, Islam yang dibuat oleh Rasulullah ni hebat. Akhir sekali dia mau buka negos itu. Bila negos itu adik kakak, laku. Orang tak jadi pergi Mekah. Lepas pada tu hak menariknya, bila bagai dia tak habis. Dia tinggal Madinah. Jumpa dengan Nabi, belah-belah dia kafir lagi. Bukan Islam. Dia jumpa dengan Nabi, belah-belah dia nak tak menggotom banyak. Dah ada sikit-sikit sakit baki. Tak nak balik pula letih. Dia jumpa dengan Nabi, belah-belah nak tak. Mungkin dia bukan Islam. Tengok lagu mana Muhammad ni lagu mana. Dia tinggal bagai. Nabi kita pun ambil bagai dia pegang kepada sahabat. Royak kepada sahabat kena jaga bagai ni. Bagai dijaga di Mekah, di Madinah. Tahun depan dia mari kan dia tak ada sahabu ilah. Dia kata bagai ni kalau tinggal Mekah dah pakai niat sedekah. Tapi tinggal Madinah adik kakak, alhamdulillah hebat. Tak ilah, dijaga. Menyebabkan tu ayat-ayat yang menceritakan masalah kita pegang amanah orang. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam kitab fiqh kita. Ambil mana? Ambil daripada peristiwa ni. Kemudian pembangunan dia pula bangunan ni. Nabi kita buat di Madinah Al-Munawwarah mencabar tamadun yang ada dalam dunia waktu tu. Siapa kerajaan Parsi pun dia kata Islam ni kalau dia bangun sudah kita nak lawan tak boleh. Bukan saja dia boleh buat pembangunan fizikal, tetapi dia buat orang tu sendiri. Orang ni jadi baik. Adik kakak cuba kira lah Sayyidina Umar sebagai contoh. Sayyidina Umar zaman jahiliyah adik kakak, gapo hak Tuhan larang dalam Quran, itulah hobi dia. Tuhan kata jangan berzina, hobi dia. Bukan saja dia berzina, bini orang pun dia ambil dalam rumah. Dia pilih hak ni comel, muka dia orang bisa. Dia ambil. Duduk dengan dia. Anak dara tu sebab kira. Dia judi ni jahat dah adik kakak. Judi ni jahat dah. Sayyidina Umar dia judi lah ke mana dia judi dengan orang. Kalau dia benar judi tu dia gau, dia kau. Kalau dia kalah, orang nak kau hak dia. Dia kata mau nak kau lah kau mayat aku dulu. Duk mai lagu ni adik kakak. Benar dia kau hak orang. Kalau dia kalah orang nak kau hak dia, dia kata lah kau mayat dia dulu. Sampai tahap akhir, orang tak si judi dengan Umar, jahat doa. Ni Sayyidina Umar. Tengok Allah buat. Baik, lagu mana Nabi buat orang? Adik kakak. Ada dalam satu orang panggil ungkapan Arab. Dia ni bukan hadis. Yang ada orang kata hadis. Sebenarnya tak tu mau takhrij itu. Al-umar wa syayatin wahid. Umar dengan syaitan ni bagi tolong. Beratnya Sayyidina Umar. Umar dengan syaitan ni bagi tolong.
Baik, bila dia masuk Islam, Nabi kita proses didik dia, tarbiyah dia. Akhir jadi lagu mana? Dalam satu ungkapan disebut, "Ma min tariqin yatatarraqa bihi Umar illa ma yutabi'u syayatin." Mana-mana lorong jalan, bila Sayyidina Umar lalu jalan tu, syaitan tak berani nak turut belakang. Pasal apa? Kuatnya iman Sayyidina Umar. Daripada dia dengan syaitan ni hak tolong, akhir sekali syaitan dia menganggap Sayyidina Umar ni musuh tak dia. Pasal apa? Nabi kita dia buat dua perkara. Pembangunan dia buat, manusia nak mengisi dalam bangunan ni pun dia buat. Adik kakak, Amo nak sebutnya begini, Alhamdulillah. Hari ni, Pah ni duduk Putrajaya. Duduk Putrajaya. Kita duduk Putrajaya, adik kakak, kita ambil bagai yang Nabi buat ni, kita nak buat dua-dua. Pembangunan kita nak buat, orang pun kita nak buat. Adik kakak duduk Kelantan, Amo nak sebut. Tapi kita ni Tok Bali. Tok Bali ni diputuskan oleh kerajaan. Putus dah. Sebelum ni diputus, dia jadi supply base. Supply base ini dia tidak pelabuhan. Dia kecil. Alhamdulillah, ambonya apa caranya man? Ambo jumpa Perdana Menteri, ambo jumpa orang tu, jumpa orang ni. Di mereka awal, Amo kata tak boleh buat supply base. Tak boleh. Satunya, Amo kata Kelantan ni dia ada anak tiri lama. Jadi hak ni kena kodor sikit. Kena buat port. Tok Bali ni kena buat pelabuhan. Lama tu tak segi Mahyudin. Dia nengung. Amo kata saya agak sulit. Saya agak supaya benda ni dibuat sini. Apa kata di Tok Bali kita ni kita nak buat sebuah pelabuhan dan kita nak jadikan pelabuhan ni sebagai satu industri Islamic food ni. Kalah dia mana? Kalah dia Tok Bali. Akhir sekali dia kata buat, kalau buat port lagu tu dia kata bahasa belanja. Amo kata bab belanja ni kita tak usah fikir kebetulan Amo ni pun otak orang panggil business minded. Mak Saleh kata business minded. Kepala Amo ni dia ada sokno capur tolak ni ada. Amo kata Tan Sri, kalau kita buat port masuk segala benda daripada Jepun, daripada apa semua sekali, hot mari daripada China, Vietnam apa semua sekali, pelabuhan yang paling strategi adalah Tok Bali. Amo kata berapa? Katakanlah dibelanjakan untuk dijadikan port di Tok Bali. Dia tergi 2-3 bilion. Amo kata 3 bilion. Amo nak jamin, Amo kata kalau Amo congok mari dalam masa tak lebih daripada 5 tahun selepas daripada kita buka ni, kita akan boleh lebih daripada 5 bilion. Mesti sebut. Lepas tu berketah ni akan kata tukar Perdana Menteri. Mari Datuk Seri Ismail Sabri. Amo pun habis lalu. Amo kata Nisa Datuk Seri, Amo nak minta supaya jadi port, jadi pelabuhan. Banyaklah Amo sebut di segi kepentingan dia, di segi go to go ni. Lepas tu Amo kata kalau bila kita buat port ni, kita kena ada jalan raya. Alhamdulillah di dulu pun ada jalan raya daripada Tok Bali kita ni sampai ke Terengganu, jalan lain, bukan jalan ada ni, jalan lain. So kemudian akan pergi ke sebelah Kuala Kret, jalan lain juga, dia pergi sampai kepada Tupak, jalan lain juga. Cuma dia duduk di rancangan Malaysia selepas daripada inilah. Tapi diluluskan. Alhamdulillah. Dan minggu lepas baru ni Perdana Menteri mari pun dia isytihar bahawa Tok Bali kita ni akan jadi pelabuhan. Adik kakak sekalian, mana rakyatnya?
Kalau orang kata pakai jubah lagu ni tak pandai nak merata negeri ke gapo ke, tok guru kita dulu lama pakai kain. Sekarang je dia pakai kain pelakah, pakai baju Melayu. Alhamdulillah. Amo pun duk kapur pakai ni. Tapi nak boneta pun boleh juga. Kita tahu belakang. Boneta dia jadi semak doa pula. Tapi apa nak cerita bahawa pembangunan kita boleh buat. Agama pun kita boleh buat di Kelantan. Bab agama lah ni, negeri lain tak usah kecek banyak lah. Kalau kita nak sebut model berkenaan dengan orang Melayu beragama Islam ni buat kemajuan tamadun di Kelantan ni, kena sebut Kelantan. Negeri lain, Terengganu boleh sebut juga, tapi jadi lewat sikit. Dia tak serupa sebagaimana Kelantan. Dan Tok Bani. So, ECRL juga amal berjuang supaya ada stesen di Tok Bani. Sebab bila ada stesen, dia akan memangkinkan ekonomi. Ekonomi ini dia akan jadi maju. ECRL. Ni bagai bilion belakang ni adik aku. Pelabuhan bilion, ECRL bilion. Patuh kereta api laju bilion. Ada stadium. Stadium ni ukur dah siap apa semua sekali dan akan diguna dalam masa berapa tahun apa pun tak ingat lah, akan diguna lah dalam sukan dekat ni. Kita ada satu stadium. Lepas tu projek air. Adik aku air, insya-Allah. Air juga amal bincang kebetulan tak apalah toke air. Menteri ada sekitar ada air ni sepupu hamba. Hamba banyak sokong kerja. Sepupu dia abang. Hamba kata Bahin, Datuk Tuan Ibrahim. Bahin, kita dua ni duduk Kelantan. Bahin pegang air, hamba pegang tani. Kalau kita tak boleh buat benda-benda yang baru, malu kau ke? Malu kau ke? Dia kata jodoh. Dia kata, akhir sekali Alhamdulillah peruntukan air sejumlah USD 3 bilion diluluskan untuk Kelantan dan insya-Allah lah. Cuma janganlah kita kata ke lulus enggak, duk setahun enggak nak suruh beres belakang dia buat. Orang panggil step by step. Sopika. Insya-Allah air kita ni akan selesai lah dalam masa saya kira dalam masa 4-5 tahun akan datang ni dia akan selesai. Dan law ni pun banyak dah tempat-tempat yang boleh kita selesai. Cuma kita timbul masalah sikit kita di Kelantan adik kakak. Di sebelah kita ni Kota Baru, Bacok, Pasir Putih, Pasir Mas, sebelah ni kita tidak ada bukit nak buat empeng. Kalau ada bukit senang. Supaya dibesuk yang banyak jajah ada, payah peda ada. Buat apa? Bukit dia molek. Tidak kalau dia ambil so dia buat gate. Tak apalah. Kita ada cara kita akan selesaikan air. Ada kereta api ada, lebuh raya sekarang dia gapak ada, gapo. Kita pelabuhan. Airport kita pun dengan besar ada. Semua orang tahu berlaku besar. Ni semua sekali berlaku di zaman pengan ni. Kita baca. Adik kakak kalau di segi bantuan kapung, hamba pun tidak nak dabik dada. Tapi hamba rasa sahabat-sahabat betul-betul berajar untuk pertanian, nak beli aja air, kau tu, kau ni. Kita abang hamba tak ada saja sebagai abu lagi. Alhamdulillah. Mari kat tak aware kau siapa kau, hamba rasa tak ada hak saja. Dia pun pakat dah dengan dia. Kata tak well, hak mana gua kanda tu kanda, tak gua kanda lepas mari kabar, tak apa. Insya-Allah kita pakat kanda. Alhamdulillah maknanya kita bui merasa banyak rumah-rumah hak beki apa semua sekali ni. Banyak ratus buah dah. Beratus-ratus buah. Maknanya kita tak kecek saja adik kakak, cuma banyak-banyak tempat malam ni je hamba sebut sikit. Pasal hamba dengar baru ni ada orang sebut kata tak lewat gapo. Hamba kata jadi mata botak.
juta kali. Nah, kita alhamdulillah, maknanya kita boleh buat. Dan kalau dulu zaman orang lain meretoh dulu, adik kakak tak boleh buat bagaimana? Tak boleh buat. Alhamdulillah lah ni kita boleh buat. Dah gapo adik aku nak lagi, maknanya dunia akhirat sebagaimana Nabi dulu lah. Nabi kita selain daripada dia buat orang, bila pergi Madinah Al-Munawwarah, Islam ni dia tidak tolak kemajuan duniawi. Dah, bahkan Islam ni adik kakak dia galak. Amo ayat sokmo. Kalau boleh orang paling kaya siapa dia? An yakuna musliman. Biar dia orang Islam. Pakar paling hebat dalam dunia siapa dia? Biar dia orang Islam. Hak paling kaya orang Islam, kalau boleh hak paling besar pakar dia orang Islam. Islam ni bukan jenis agama pegawai sebeh. Dak. Kita faham. Dan insya-Allah adik kakak kita sambung. Legasi ni kita pakat sambung. Mari pilihan raya ni insya-Allah kita buktikan kita bersama-sama dengan pembangunan Islam ini, dan insya-Allah Kelantan kita ni kita modernkan. Kita modernkan, kita buat biar Kelantan kita ni jadi hebat dan jadi pengkalan kepada segala perkara. Agama pun sini kalah, kemajuan pun sini kalah, ekonomi pun sini kalah dia. Adik kakak. Hak orang lain, hak orang kita tersawak kira lah. Tersawak kira. Kita kira kita yang nak memajukan negeri kita, negara kita. Dan insya-Allah kita akhirnya kita tawakal pada Allah, kita banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bersama-sama dengan kita insya-Allah. Adik kakak sekalian, mau tidak nak panjang nak kata penceramah pun tuan rumah. Kalau mau ceramah lain tak apa. Jajan pun nak berhenti situ. Kita pakat dengar daripada Al-Fadil Datuk Panglima Perang kita, Ustaz Nasaruddin. Dia pun sebut tak, dia sebut sama. Dia kata lama tak ceramah. Nak lepas angin payah. Malam ni kita pergi lepas angin. Nak domo pergi sampai pukul 1 pun boleh. InsyaAllah. Biar dia lepas angin. Tak lepas angin masalah dia ni. Moyong lapuk. Dia boleh lepas angin segar. InsyaAllah. Jadi hambanya sekadar tu adik kakak sekalian, kalau ada sikit sebanyak kasar bahasa, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan insyaAllah kita duduk dalam keluarga Malaysia kita, dan kita tepi ke orang panggil politik speak ni, kita pakat tepi. Sebab tu Amor kan, Amor adik kakak bila Amor jadi tu wakil, Amor jadi tu wakil kepada semua rakyat Pasir Putih. Sebab tu adik kakak rajin dengar kalau orang UMNO kita jabat Amor kata ada suara memang ada. Alhamdulillah Amor wis rupa, Amor wis. Mari lah biru ketul lagu mana pun Amor wis laku. Bui. Jadi pasal apa? Pasal ialah Amor mati, kalau malaikat tanya payah kau nak jawab. Jadi Amor tak si bagi lagu tu. Jadi Amor tak ingin berlaku. Panggil anak-anak kecemaran lainnya. Amor tahu anak ayah dia pekak Amor. Kadang-kadang buat gora. Dia kata ayah tu, kita ijak dia kata. Dia kata tak apa, cik anak ada ayah, baik. Dan Amor berhenti sekadar itulah pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.